Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, terafakkan kesyukuran pada malam ni dapat kita sambung kitab Wisyahul Afrah pada muka surat yang ke-7, Jawi. Rumi 26, Jawi 7. 7. Mana? Oh, kita membicarakan tentang ancaman lagi. Ancaman meninggalkan solat. Kemudian yang kali terakhir bulan lepas berkaitan dengan mencegah daripada orang tak semayang, yang mana amal ma'ruf nahi mungkar, iaitu mencegah, kalau dalam bab ni semayang lah, mencegah orang tak semayang dan menggalakkan orang semayang. Ni adalah tanggungjawab semua. Yang kita nak masuk sekejap lagi ni nanti sebelum dulu, sebab bulan lepas kita last kan, bulan lepas. Yang mana yang terakhir kita bincangkan adalah setiap orang tu dia tak boleh fikir pasal semayang dia saja. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena fikir sembahyang dia dan dia kena fikir sembahyang orang lain. Kalau kita undur balik yang bulan lepas ya, bahawa aku sembahyang dan tiada aku hiraukan dengan mereka itu. Dan tiada atasku sesuatu daripada mereka itu. Dia kata aku sembahyang, orang lain tahu pandai-pandai kubur jaga kubur sendiri kubur aku selesai lah, ataupun aku dan anak isteri aku selesai, orang lain dia punya pasal lah. Dia kata apa kena-mengena dengan sembahyang orang lain dengan aku? Sembahyang orang lain punya dosa. Aku tak sembahyang, aku punya dosa. Sekarang aku dah sembahyang, selesai orang lain dia punya pasal lah. Boleh ke gitu? Tak boleh. Tu dia kata kat sini, bahawasanya aku sembahyang, maksud aku dan keluarga sembahyang. Aku telah jaga aku dan keluarga aku daripada sembahyang, jaga sembahyang sungguh. Tiada aku hiraukan dengan mereka itu. Aku tak hirau kat mereka tu. Mereka tu orang lain. Dan tiada atasku sesuatu daripada mereka itu. Diorang tak ada kena-mengena dengan aku. Boleh ke kata gitu? Dia kata tak boleh. Kerana apa tak boleh? Kerana bahawasanya bala apabila turun niscaya melengkapi akan yang soleh dan yang tiada soleh tak semayang, tempat tu akan diturunkan bala oleh Allah.
turunkan bala, orang sembahyang pun kena, orang tak sembahyang pun kena. Jadi tak bolehlah kita kata aku fikir hal aku dengan keluarga aku dah, orang lain jiran ni pasal lah, orang lain orang kampung ni pasal lah, tak peduli, aku tak peduli sebab tak ada kena-mengena dengan aku. Tak boleh kata gitu. Kalau Allah turunkan bala kena semua orang masuk. Kenapa pula kena? Bahawasanya sebab apa kena, orang baik pun kena juga. Tiada ia suruhkan mereka itu dan tiada ia tegahkan mereka itu. Sebab apa kena juga orang baik, orang sembahyang? Sebab dia pun tak suruh orang lain. Dia tak amal ma'ruf lah, senang cerita. Dia tidak buat perkara, dia tidak menggalakkan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Dan tiada ditegahkan mereka itu. Dia tak nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar kan? Dia tak cegah kemungkaran. Dia tengok orang tu tak sembahyang, dia buat tak tahu je sebab dia kata tak ada kena-mengena dengan dia. Maka kalau turun bala dengan dia sendiri kena sebab dia tidak amal ma'ruf nahi mungkar. Dan tiada ia bercerai dan meninggalkan mereka itu. Kita dengan masyarakat tak boleh bercerai. Kita tak boleh hidup dalam hutan seorang-seorang, tak boleh. Kita mesti bermasyarakat. Kita mesti ada jiran. Kita mesti mengharapkan orang lain. Nak buat rumah pun kita suruh orang lain buat. Kita tak buat sendiri rumah. Kalau kita pandai buat rumah sendiri pun kita tak boleh buat motor. Kena harapkan orang lain buat motor. Honda tu buat motor. Kita harap bangsa lain lagi buat motor untuk kita. Kita tak boleh buat sendiri. Mana kita harap kat dia? Kalau kita boleh buat motor sekalipun, rumah kita buat sendiri, baju boleh buat sendiri, tak boleh buat sendiri juga harap kat orang. Kita tak boleh. Kita tak boleh hidup sendirian. Kita hidup dalam masyarakat, kita saling memerlukan. Bila gitu, maka bila kita saling memerlukan, ada tanggungjawab. Dalam bab ni, bab sembahyang, kita kena sembahyang. Orang lain pun kita kena suruh mereka sembahyang juga dengan cara-cara yang tertentu yang kita dah bahas sebelum ni. Itu perbahasan kita lepas. Masuk yang hari ni, muka surat 7. Berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 daripada bawah. Muka surat 7 tu. Yang Rumi muka surat 26. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kata pengarang, sambung lagi cerita tadi tu. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sabda ia Nabi pada hari bagi sahabatnya pada waktu itulah, di waktu itu Nabi ada sabda, ada bagi tahu para sahabat pada satu hari, macam itulah maksudnya. Ia pada hari itu kalau bahasa sekarang, pada suatu hari Nabi SAW telah berkata kepada sahabatnya. Itu bahasa sekarang, bahasa dulu. Dan daripada Rasulullah SAW bahawasanya sabda ia pada hari pada hari bagi segala sahabatnya. Pada suatu hari Nabi cakap dekat sahabatnya, kata olehmu, maksudnya bacalah olehmu ataupun doa olehmu, tu masuk kata olehmu, Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Boleh kita amal doa ni? Sebab Nabi yang ajar. Doa yang paling terbaik adalah doa yang ada dalam Quran. Terbaik, nombor 1. Tak boleh lawan doa yang mana-mana yang lain. Doa yang terbaik yang ada dalam Quran. Bila ada dalam Quran, maknanya itu satu penceritaan tentang satu keadaan ataupun mana-mana Nabi, mana-mana Rasul, dia berdoa. Dan dirakamkan dalam Quran. Kita ambil doa Nabi ke, doa Luqmanul Hakim ke, doa siapa-siapalah yang ada dalam Quran tadi, kita ambil untuk kita amal. Itu adalah doa yang terbaik, nombor satu. Dan kita baca tu jangan ubah apa-apa. Itu yang terbaik. Jangan ubah apa-apa. Tapi biasa kita ubah kan. Kalau ni tu seorang, kita tambah na. Kalau doa yang dibuat yang bukan daripada Quran dengan hadis, tapi doa daripada Quran dan hadis, boleh ubah. Bukan tak boleh. Istilah yang dipanggil iqtibas, boleh ubah. Walaupun ubah ni dengan na tu nama ubah Quran tu. Kita perasan tak? Kita ubah Quran. Aku jadi imam. Bila imam, kalau Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku seorang. Bila jadi imam, masa nak doa, mestilah ganti nama tu kita tukar. Jadi aku kepada kami. Kan? Logiknya gitu lah. Dalam doa daripada Quran, tetap juga afdal jangan ubah. Nak ubah boleh, bukan tak boleh. Lebih baik jangan ubah. Afdalnya, aulanya jangan ubah. Sebab ayat Quran tu jangan ubah. Habis tu ni pun ni lah. Habis kalau ni makna seorang.
Dengan maksud seorang kita doa tu, maksudnya ramai juga. Jika kita reka doa sendiri, aku tu memang aku seorang, kami baru ramai, itu doa kita reka sendiri. Doa kita, doa para ulama yang reka, ulama tulis, kita baca doa yang ulama tulis, bagus juga. Yang itu ya, kalau ayat tu, doa tu menandakan aku daripada Quran dan hadis. Kalau aku, memang aku seorang, makmum tak dapat. Makmum tak dapat sebab itu doa, bukan doa Quran dan hadis. Walaupun kita biasa ubah Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Ada hadis, ubah. Kalau tidak, untungkan imam seorang aja, semua pakat-pakat amin ke imam. Sebab imam kata aku amin, aku amin, semua aku keluarga aku, imam dia untung, makmum tak untung. Jadi imam kena tukar, ataupun kami. Tapi ayat Quran tidak. Cuma nak tukar boleh, tapi ramai orang tukar juga. Itu yang terbaik, doa daripada Quran jangan ubah. Doa yang kedua yang baik daripada hadis, Nabi ajar macam ni. Nombor 2 ni, bukan nombor 1. Nombor 1 Quran. Nombor 3 para ulama atau bahasa Arab dan faham. Sebab bahasa Melayu dan kita reka sendiri, doa tu duduk martabat yang terakhir. Bagus juga, tapi dari segi martabat kita nak doa yang terbaik, itu doa Quran dan tak ubah Quran, dan kita faham makna apa doa kita, itu yang terbaik. Jadi tak kena kalau kita kata lebih baik baca bahasa Melayu tapi faham daripada baca bahasa Arab tapi tak faham apa pun. Habis tu nak baca mana? Yang terbaik. Yang tak faham tadi, fahamkan. Bukannya 15 minit doa seminit je pun, cubalah cari maksud je, fahamkan. Baca sekali dah faham, bukan nak faham satu huruf, satu perkataan ke satu perkataan. Kita baca doa yang selalu kita baca, yang kita memang tak faham tu, carilah ustaz mana, ustaz apa maksud doa ni. Ustaz kata ni doa ni minta rezeki, minta ni maksudnya rezeki ni gini. Oh dah faham tu. Bukan susah pun. Jadi seeloknya elakkan doa bahasa Melayu jika kita mampu untuk bahasa Arab. Bahasa Arab dan faham jika kita mampu. Kalau kita dah tak mampu sangat, bahasa Melayu macam mana pun boleh ke doa bahasa Melayu. Doa lah bahasa apa pun, semua Allah terima. Cuma kita nak tengok martabat aja. Martabat dari bahasa Arab yang terbaik. Ini doa yang Nabi ajar bahasa Arab. Okey. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Boleh je kita ya Allah, engkau jadikanlah kami Kau jangan tu. Ya Allah jangan engkau jadikan pada kami orang yang celaka. Engkau jadikanlah pada kami orang yang diharamkan. Boleh je kita doa gitu, tapi tak ada feeling pun, tak macam doa pun tak ada. Cuba baca, ya Allah jangan engkau jadikan kami orang yang celaka, dan engkau jadikanlah kami orang yang diharamkan. Tak terasa doa pun. Tapi kalau Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma, kan terasa macam doa tu. Jadi jangan ubah. Maksud dia, ya Allah, jangan engkau jadikan pada kami orang yang celaka. Engkau jadikan pada kami orang yang diharamkan. Kemudian sabda Nabi, lepas Nabi ajar para sahabat, Nabi pun kata, adakah kamu tahu siapa orang yang celaka yang diharamkan tu? Jangan kau jadikan kami orang yang celaka, engkau jadikanlah kami orang yang diharamkan. Apa maksud tu? Nabi tanya, faham tak? Sahabat kata tak faham. Kata mereka itu tu sahabat, siapa ia ya Rasulullah? Siapa yang celaka yang diharamkan tadi tu? Siapa yang celaka? Siapa yang, jangan engkau jadikan kami orang yang celaka. Siapa yang celaka tu? Engkau jadikanlah kami orang yang diharam. Engkau jadikanlah kami orang yang diharam. Diharam apa benda? Siapa ya Rasulullah? Sabda Nabi, orang yang meninggalkan sembahyang. Ini doa sembahyang rupanya. Ya Allah, jangan jadikanlah kami orang yang celaka. Maksudnya celaka tu maksud tak sembahyang. Engkau jadikanlah kami orang yang diharamkan, dengan maksud orang sembahyang. Diharamkan daripada neraka sebagainya. Dan tersebut, sambung lagi, pada hadis Al-Isra tu maksud Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Al-Isra. Dan tersebut pada hadis Al-Isra, tersebut pada cerita Isra Mi'raj.
Tu. Tatkala datang Nabi SAW atas satu kaum yang memecahkan kepala mereka itu dengan batu. Nabi masa nak pergi Isra, kemudian Nabi naik Mi'raj, kan Nabi dilihatkan dengan macam-macam. Antara yang Nabi dilihatkan ketika Mi'raj tu bersama dengan Jibril, orang yang memecahkan kepala mereka itu dengan batu. Ambil batu pecah kepala. Ada tu katanya batu besar dia hantuk kepala sampai pecah. Nabi nampak gitu. Nabi pun tanya, sambung lain dia baca dulu. Tiap-tiap kali dipecahkan, tiap-tiap kali kepalanya pecah, dia hantuk sampai pecah, kembali ia seperti sedia kala. Jadi elok balik. Tiada lemah daripada mereka. Itu sesuatu daripada yang tersebut. Maksudnya dia macam tak betul. Hantuk kepala dekat batu pecah. Lepas tu elok balik. Hantuk lagi, elok balik. Hantuk lagi sampai pecah. Macam orang tak betul. Dan berulang-ulang lah begitu. Berulang-ulang. Pelik Nabi. Kemudian sabdanya, Nabi, ya Jibril ada sekali waktu tu, siapa mereka tu? Siapa yang duduk macam tak betul lah ni, pecahkan kepala, dah elok balik, pergi pecahkan kepala balik, hantuk kepala dekat batu. Kata Jibril, yang berat kepala mereka itu daripada sembahyang. Orang yang malas sembahyang, orang yang tinggal sembahyang, dia akan hantukkan kepala dia dekat batu. Maka ulama kata, kenapa Nabi nampak hantuk kepala dekat batu? Tinggal semayang untuk kepala kat batu. Kenapa? Kerana mereka sangat menyesal dekat akhirat nanti. Mereka sangat menyesal kerana meninggalkan semulia-mulia ibadah. Nanti menyesal. Susah-susah rasa macam ambil batu ketuk kepala. Menyesal sangat. Kalau sesal sikit-sikit tak rasa lagi. Kalau sesal sungguh rasa nak hantuk kepala kat dinding. Begitulah orang yang tak semayang dekat akhirat nanti, bila dia tengok azab dan dia tengok pahala semayang, dia terasa sangat rugi, dia sangat menyesal, maka dia akan hantuk kepala dia dekat batu. Bila pecah je, elok balik, dia hantuk lagi, menyesal lagi. Sebab tu Nabi nampak gitu. Sambung. Dan firman Allah Ta'ala 15, apa ni? Surah Al-Ma'un ayat 45. Dan firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa maksud dia? Maksud dia apa? Fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang semayang. Satu maksud. Yang kedua, celaka bagi orang yang semayang. Ya juga. Neraka wel pun ia juga, celaka pun ia juga, neraka pun ia juga. Masuk wel ada 3. Neraka, celaka, neraka wel. Neraka yang bernama wel, 3. Jadi fawailul lil musallin. Kita ambil apa? Kita ambil celaka lah kot. Celaka orang yang semayang. Orang semayang pun celaka. Orang tak semayang tak tahulah macam mana. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai daripada sembahyang. Lalai daripada sembahyang. Apa maksud lalai daripada sembahyang? Berkata setengah mufassirin, berkata itu dan dikeluarkan dia daripada waktunya. Pertama, dia sembahyang lepas habis waktu dengan sengaja. Habis waktu, maksud bahasa lain qada. Bahasa lain qada. Orang yang sembahyang luar daripada waktu, dia qada dengan sengaja. Tinggal tu dengan sengaja. Itu maksud mensia-siakan sembahyang. Bukan maksud khusyuk. Macam fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sembahyang tadi, mereka yang lalai dalam sembahyang. Ramai orang dia salah faham. Bukan lalai dalam sembahyang, lalai daripada sembahyang. Beza tu. Kalau fi baru dalam, alladzina hum fi salatihim sahun, barulah maksudnya mereka yang lalai dalam sembahyang. Apa maksud lalai dalam sembahyang? Maksudnya tak khusyuk. Tu lalai dalam sembahyang, tak khusyuk tu lalai. Tapi dalam surah apa Ma'un ni, alladzina hum daripada, bukan fi. An tu daripada, fi tu dalam. Jadi mereka yang
Lalai daripada semayang, bukan dalam. Apa beza an dengan fi? Pasti ada beza. Quran mukjizat. Fi dalam, an daripada. Kalau sekali kita lalu kita fikir lalai daripada semayang, lalai dalam semayang sama. Maksudnya tengah semayang tu lalai fikir benda lain. Orang rupa luar semayang, dekat dalam ni duk fikir benda lain. Sekali lalu sama je. Lalai dalam semayang, lalai daripada semayang, sama je. Sekali lalu tengok. Tapi bahasa Arab tak gitu. Dia mempunyai maksud berbeza. Fi dengan an mempunyai maksud yang berbeza. Fi adalah dalam, an daripada. Jadi bukan maksud neraka wel ataupun celaka ataupun neraka bagi orang yang semayang, mereka yang lalai dalam semayang. Jadi kalau kita ambil lah dalam tadi dengan maksud sesiapa yang tak khusyuk masuk neraka. Logik tak? Orang yang tak semayang lagi baik. Sebab orang yang semayang tak khusyuk, confirm dah neraka. Quran. Salah faham tu. Kalau macam tu baik tak semayang. Tak semayang belum tentu neraka. Boleh jadi Allah ampunkan, mana tahu. Tapi semayang confirm neraka. Sebab apa? Lalai. Bahasa semayang tu lalai. Kalau semayang khusyuk baru semayang. Kalau semayang lalai jangan semayang lah. Ini ajaran sesat. Geng-geng yang sesat ni. Sebab tu dia semayang tu dia tak semayang, dia kata. Sebab kalau dia semayang dia lalai. Bila lalai ancaman neraka. Sebab tu aku tak semayang. Bila nak semayang? Bila semayang nanti khusyuk. Bila semayang khusyuk? Itu semayang 20-30 tahun tak khusyuk-khusyuk lagi. Bila nak tunggu khusyuk? Antara biasa ajaran sesat gitu. Ayat Quran juga. Dia bukan baca Bible ke, bukan. Dia bukan baca Injil yang telah diubah tu, bukan. Dia baca Quran juga. Cuma penafsiran tu dia buat sendiri. Jadi apa bezanya? Ini maksud bawah dia kata kat situ. Dia kata pahaman yang lalai dalam sembahyang maka neraka, salah. Yang kedua, satu lagi setengah orang faham gini, melambat-lambatkan sembahyang, neraka. Apa ni sembahyang lambat ni, lagi 15 minit nak habis waktu baru sembahyang. Apa benda ni? Tahu tak? Fawailul lil musallin, neraka bagi orang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai daripada sembahyang. Maksud ni sembahyang lambat. Bukan juga. Salah juga. Bukan sembahyang lambat. Bukan juga sembahyang-sembahyang tak khusyuk. Bukan juga. Habis tu siapa yang neraka, siapa yang celaka ni? Tu jawapan dia kat bawah. Iaitu mereka yang mensia-siakan sembahyang mereka itu. Apa maksud mensia-siakan? Dikeluarkan. Imam Nawawi dalam tafsir Ibnul Kathir ada menukilkan pandangan Atha bin Dinar, seorang ulama tafsir. Dia berkata, Atha bin Dinar ni berkata, alhamdulillahilladzi, maha suci Allah yang berkata, maha suci Allah yang berkata, alladzina hum an salatihim sahun. Maha suci Allah yang berfirman, maha suci Allah yang berfirman, alladzina hum an salatihim sahun wa lam yaqul, dan tidak berkata begini, alladzina hum fi salatihim sahun. Maha suci Allah yang firmannya an salatihim, bukan fi salatihim. Kalau Allah berfirman fi salatihim, kita semua neraka. Sebab boleh khusyuk agak-agak. Bukan senang nak khusyuk. Habis asal tak khusyuk, lalai neraka. Lalai neraka. Semayang pun masuk neraka. Bukan maksud tu. Habis tu maksud yang dalam semayang ni apa? Pada surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun, maka berjayalah orang. Tu dalam semayang. Kalau khusyuk dalam semayang, berjaya. Tak khusyuk, bukan neraka. Tak khusyuk tak berjaya. Orang yang khusyuk maka berjayalah dia, beruntunglah dia. Orang yang tak khusyuk bukan tak khusyuk. Sunat sujud sahwi. Yang ketiga sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni sunat ringan lah. Sunat macam kita baca doa iftitah, kita baca subhana rabbiyal a'la, kita baca subhanallahil azim, kita baca kama sallaita ala Ibrahim. Itu semua dipanggil sunat hay'ah. Termasuk sunat hay'ah adalah khusyuk. Khusyuk duduk dekat sunat hay'ah. Dia bukan duduk kat rukun pun, dia bukan duduk kat sunat ma'ad pun. Dia duduk dekat sunat hay'ah. Jadi sesiapa yang tak khusyuk, rugilah. Setakat rugi je. Sesiapa yang khusyuk, berjaya.
Qad aflahal mu'minun, berjaya. Siapa tak khusyuk rugi tapi tak berdosa. Habis itu siapa yang berdosa ni? Mereka yang lalai daripada sembahyang dengan maksud keluar daripada waktu, baru sembahyang ataupun tak sembahyang. Itu nak bagi tahu tu. Dan firman Allah Taala, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, berkata setengah mufassirin bahawasanya mereka itu mensia-siakan sembahyang mereka itu dan dikeluarkan dia sembahyang daripada waktunya, waktu sembahyang. Okey, jangan kita salah faham fawailul lil musallin lagi. Dan fawailul musallin dan dan fawail waw ya lam tu wail, okey. Dan wailun itu tu baru betul sebenarnya, tapi dalam yang Rumi ni dia tulis pelik sikit, jadi ambil yang Jawi lah. Yang Jawi wailun, dan wailun itu fawailun, kan? Fa maka wailun. Wailun tu saya bagi tahu tidak ada 3 maksud. Yang pertama neraka, yang kedua neraka wail, yang ketiga celaka. Rupanya ada satu lagi penafsiran. Dan wailun itu apa dia tu? Satu wadi. Wadi itu lembah. Satu wadi di dalam neraka Jahanam. Neraka Jahanam ada satu lembah, satu bawah sekali tu. Kita panggil wadi ataupun lembah dalam neraka Jahanam. Jika dijalankan padanya segala bukit-bukit, ambil bukit-bukit ni, dekat dunia ambil bukit, jalan ke atas dia. Contohlah, ambil bukit, jalankan di atas wadi tadi, yang wadi yang bernama Wailun tadi. Niscaya hancur sekaliannya daripada sangat panasnya. Hancur. Bukan masuk, lalu aja hancur dah. Nak bagi tahu besarnya dosa ataupun ancaman orang yang tinggal sembahyang. Satu wailun, satu lembah dekat dalam neraka Jahanam. Ada satu riwayat yang lain, dia kata wailun ni betul lembah dalam neraka Jahanam, dan bila dijalankan gunung bukit di atasnya hancur walaupun tak masuk. Neraka Jahanam berdoa sehari 400 kali. Ni riwayat lain lah, tak ada dalam kitab kita. Dia berdoa, neraka berdoa. Neraka pun makhluk juga. Neraka berdoa 400 kali sehari supaya tak dimasukkan ke dalam wailun tadi, ke dalam wadi. Kita tak boleh nak fikir macam mana. Sedangkan neraka Jahanam, dalam tu ada lembah, ada wadi. Neraka Jahanam doa, ya Allah jangan masukkan aku ke dalam tu. Padahal dia neraka Jahanam. Macam mana nak fikir? Kita tak boleh fikir. Macam mana? Neraka sendiri berdoa, janganlah masuk aku dalam wail. Panas, kata neraka Jahanam. Kat mana wail tu? Dalam dia, lembah tu. Macam mana? Kita memang tak boleh tergambar. Syurga pun tak boleh tergambar, neraka pun tak boleh tergambar. Tak boleh nak imagine. Cuma bagi tu panas, nak bagi tu panasnya. Itu riwayat lain lah. Ada kata riwayat tu dhaif. Macam mana pun memang panas lah. Lalukan bukit gunung dekat atas tu pun dah hancur. Kalau masuk, itulah tempat orang tak sembahyang. Ialah tempat kediaman wailun tadi, tempat kediaman mereka yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Maksud bermudah-mudah ni, time nak buat dia buat, time tak nak buat dia tak buat. Ataupun bermudah-mudah langsung tak buat. Ataupun bermudah-mudah, alah kau sembahyang, kau nak sembahyang kau sembahyang lah, tak payahlah sibuk pasal aku. Contoh bila kita nak pesan-pesan kan, dia bermudah-mudah. Termasuk juga bermudah-mudah sembahyang adalah sembahyang tak ikut syarat dan rukun. Main hantam sajalah. Sujud 7 anggota ke 6 anggota ke 5 anggota ke, janji sujud Allah tengok keikhlasan kita. Dia kona kot tu. Habis sujud macam mana? Sujud dia 6 anggota je. Sedangkan syarat sah sujud 7 anggota. Alah, sujud ni benda zahir je, kulit aja pun, yang penting ikhlas. Dia kona kot tu. Itu bermudah-mudah apa? Bacaan ke, alah lebih kurang je. Biasalah tu lidah kita ni, nak pergilah perbetulkan Fatihah berukun-rukun, alah baca je. Allah faham, kita tak sempat nak belajar, sibuk. Bermudah-mudah. Dia bermudah-mudah. Termasuk juga orang macam ni, maka tempat dia dekat wailun tadi, wail tadi. Bermudah-mudah dengan sembahyang, melainkan bahawa taubat ia, kecuali dia taubat. Dia tak sembahyang, kemudian dia taubat kepada Allah dan menyesal atas barang yang taksir ia. Taksir ni cuai, perkara yang dia cuai ketika sembahyang.
itu dia taubat lepas pada itu. Bila taubat Allah terima lah taubat kan. Cuma kalau orang tak taubat sampai mati, maka tempat dia dekat wadi di dalam neraka Jahanam, satu lembah yang sangat panas. Kenapa neraka Jahanam? Sebab dia ada iman. Dia masih lagi ada iman, dia cuma tak semayang atau dia mudah-mudah semayang. Kalau iman pun dia tak ada, dia bukan duduk dalam neraka Jahanam. Sebab sesiapa yang duduk dalam neraka Jahanam, dia akan keluar. Sesiapa yang masuk neraka Jahanam, dia akan keluar setelah dosa-dosa dia dibakar. Lepas dosa dibakar, dia akan dikeluarkan dengan syarat dia kena ada tiket syurga. Cuma kena masuk neraka dulu. Tiket syurga tu apa? Iman. Iman kita benar dengan Allah, kita akan masuk syurga. Walaupun setelah mungkin berjuta tahun masuk neraka, tapi last sekali akan masuk syurga juga. Sebab iman tadi. Tengoklah iman sebesar zarah ke, iman besar mana ke. Habis kenapa masuk neraka kalau ada iman? Dah tak semayang, dah tak puasa, itu dosa-dosa yang dia buat, kenalah hukum. Hukum tu dekat neraka Jahanam. Dan akhirnya neraka Jahanam ni akan ditutup. Semua dah keluar, ditutup. 6 lagi neraka kekal abadan abada, selama-lamanya. 6 neraka. Satu neraka ditutup. Setengah riwayat kata bukan ditutup, dirobohkan, dihancurkan, dimusnahkan. Neraka mana ni? Neraka Jahanam. Bila ni? Setelah semua orang keluar dalam. Kenapa boleh keluar neraka? Masuk neraka boleh keluar? Boleh, dengan syarat ada tiket syurga, iaitu iman. Macam mana nak dapat iman? Mengaji tauhid, kenal Allah. Kenal Allah, ada tiket. Tapi belum tentu syurga. Syurga macam mana? Amal ibadah. Amal ibadah yang wajibnya, yang sunat tu, dengan hati yang baik sebagainya kan? Ikhlas, buang perkara-perkara mazmumah, takabur, riak, semua buang, masuk perkara-perkara mahmudah. Tu semua untuk tak nak masuk neraka, tak nak masuk neraka tu. Tapi tiket syurga dah ada dah. Mana tiket syurga ada? Iman. Iman macam mana? Mengaji tauhid, kenal Allah dah. Sekurang-kurangnya kenal Allah tahap fardu ain, dah kenal. Itu dia punya tiket. Okay. Bermula sembahyang itu dengan dialah hasil faraq. Faraq ni adalah beza. Tapi sebenarnya dia kata dan perbezaan, sama lah tu. Bermula sembahyang itu dialah beza antara orang yang mukmin dan orang kafir. Beza orang mukmin dengan orang kafir satu je, sembahyang. Salat adalah membezakan kita dengan orang kafir. Kalau makan, orang kafir makan, kita makan. Sedekah, orang kafir sedekah, kita sedekah. Sedekah orang kafir tu maksud bagilah. Bukan sedekah macam kita, tapi maksud bagi duit. Ya, malah ada orang sedekah lagi banyak pada kita. Ada orang lagi percaya sedekah menyebabkan rezeki lagi banyak. Mereka lebih beriman daripada kita. Saya pernah tanya 2-3 orang Cina, orang kafir. Dia lebih beriman dengan kita. Beriman dekat apa? Lagi banyak kita sedekah, lagi banyak kita dapat. Kita sendiri, Nabi sendiri bagi tahu. Memang kita percaya, tapi kita percaya sungguh-sungguh. Sungguh kita percaya. Kalau percaya sungguh, mesti kalau ada apa-apa, kita sanggup bagi orang. Sebab kita tahu nanti lagi banyak. Kita percaya, tapi bila praktikal, tak buat juga. Orang kafir percaya sungguh, tapi dia tak beriman. Cuma dia percaya sungguh. Kalau lagi banyak bagi, lagi banyak dapat. Orang kafir lagi banyak bagi, lagi banyak dapat. Dan dia buat praktikal dan jadi terus. Buat bagi orang, dapat, bagi, dapat lagi dapat. Lama dia yakin. Kita tak dapat yakin macam dia. Sedangkan kita Nabi yang bagi tahu. Keyakinan tu, percaya semua percaya. Keyakinan tu. Saya nak jumpa seorang tu, apa, Uncle Kentang. Dia ada ambulans. Dia collect. Lepas tu siapa yang sakit apa semua kan ambulans kan payah nak kena bayar. Satu lagi lambat kadang-kadang, jauh. Dia belah-belah lembah Kelang. Dia suruh bayar RM1 bak RM1. Bayar RM1 nak pergi hantar mana? Hantar Kedah, hantar. Kata habis duit kat mana? Dia kata lagi dia tolong orang, lebih-lebih tadi tolong orang Islam. Dia kafir, dia bukan orang Islam. Lagi banyak dia dapat. Tak, dia kata daripada sumber yang tak disangka-sangka. Itu semua dalam Al-Quran ada cerita. Untuk kita menyumbang supaya dengan kita sumbang takkan miskin orang yang sedekah. Banyak cerita dalam Quran, banyak cerita dalam hadis. Kita percaya, tapi keyakinan kita tak boleh lawan mereka.
Kita tak lawan mereka. Mereka lebih percaya. Percaya apa? Bukan percaya Tuhan. Percaya tu bagi dapat banyak, bagi lagi banyak dapat banyak, bagi lagi banyak dapat banyak. Dia orang praktikal terus. Dia orang kan banyak duit, jadi dia sanggup risiko kan. Dia orang kan suka tangguh risiko, risk taker. Sebab tu dia orang nego apa semua kan. Beli mahal-mahal, lepas tu jual mahal juga. Dia risk taker. Kita beli mahal, nanti kalau tak laku, mampu aku nak tangguh ni, rugi kita macam-macam. Kadang-kadang dulu kita nak buat, kalau meniaga, kita nak buat packaging yang mahal sikit pun rasa rugi. Buat apa? Orang bukan nak makan kulit pula, kertas kat luar tu. Orang penting dalam. Jadi itulah sekadar tepek gitu, ambil tepek dulu. Obat ke apa ke, minyak urut ke, tu pasal dulu. Minyak urut gini-gini, cuba tengok. Tepek gitu je. Kadang-kadang Allah tak boleh baca apa benda, dia potong step 18 kali je. Potong step. Cuba tengok orang-orang kapi buat bisnes waktu tu. Packaging dia punya luar punya lah cantik. Silap dalam tak ada kesan mana pun, tapi luar tengok dah beli mesti sembuh. Tengok pun dah rasa sembuh dah penyakit. Kita tengok boleh pakai ke ni, makjun 2 biji, makjun kuat, salah dengan package, pakai apa, stapler. Pakai stapler, pakai tampal dekat dinding kedai-kedai. Kita tengok tak yakin, padahal mujarab mungkin boleh jadi. Cuba tengok dia orang buat. Luar pun dengan berkilat. Kadang-kadang dia punya luar tu lebih mahal daripada dalam, isi dalam. Air yang gas yang dia orang buat tu, Coca-Cola lah apa. Tudung ni paling mahal sekali, kau nak tahu. Ni benda ni. Coca-Cola. Tudung ni paling mahal. Yang lain semua murah. Air tu murah sangat-sangat, air dalam. Ramuan tu rahsia lah. Ni benda ni, apa dia panggil, tudung ni mahal. Dalam banyak-banyak tu. Cuba ni berapa? Ini berapa harga? Ini berapa sen ni? Package ni berapa sen? Ni paling mahal. Berapa sen lah? Air tu silap-silap 3 sen je kot. Yang kita gok air gas tu. Diorang risk taker, ambil risiko. Jadi bila dia tahu bagi, dapat duit. Ada duit banyak, bagi lagi, sedekah lagi. Bagi dekat dia punya tu lah. Bagi kat dia punya kebajikan tu lah. Kebajikan jaga orang tu, dia bagi gitu. Bagi. Dapat lagi. Projek besar. Bagi. Dia lagi percaya. Mereka lebih beriman kadang-kadang. Beriman apa ni? Beriman perkara tu je. Berbandingan kita yang memang Nabi sendiri cakap, kita cuma percaya, kat hati kita tak ada 100% pun. Lepas tu nak keluarkan untuk korban pun setahun sekali pun menggigil. Pun kalau keluar berapa ratus je baru. Okey. Bermula sembahyang itu dengan dialah hasil perbezaan. Beza di antara orang kafir dengan orang Islam adalah sembahyang. Malah sabda Nabi, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Faqad, maka sesungguhnya, sungguh-sungguh kafara, kafir, jihara, yang nyata. Maka 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, 3 mazhab mengatakan kafara jihara, kafir. Siapa tak sembahyang, kafir yang nyata tu, kafir tu kufur nikmat, bukan kafir asyhadu balik. Tu. Tapi mazhab Hambali, kafir tu kafir kena asyhadu. Pada mazhab Hambali, sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, dia kena asyhadu balik. Kalau tidak, dia kafir. Tak boleh tanam dekat perkuburan orang Islam, tak boleh mandi kapan, tak boleh. Dia kena asyhadu balik. Mazhab Hambali. 3 mazhab yang lain, bukan kafir yang nyata, bukan kafir asyhadu tu. Tapi kafir apa? Kafir kufur nikmat. Kufur nikmat. Jadi dalam ni, bermula sembahyang itu dialah perbezaan di antara orang mukmin dan orang kafir. Orang kafir. Jadi kalau mazhab Hambali baca kita ni, kafir tu kafir betul lah. Kalau kita kufur nikmat. Dan daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda ia, barang siapa memelihara atasnya sembahyang, istiqamah, memelihara atasnya itu istiqamah sembahyang, niscaya dimuliakan dia oleh Allah dengan 5 perkara. Siapa yang istiqamah sembahyang, Allah bagi dia 5. Allah bagi dia 5 perkara yang baik, yang berjaya lah, dunia akhirat berjaya. Hayya 'alal salah, mari sembahyang. Hayya 'alal falah, mari berjaya. Apa yang berjaya tu? Kehidupannya. Picit. Apa picit? Bahasa lama ni, bahasa Melayu ni. Orang Melayu lah. Melayu. Picit apa picit? Pakcik. Picit. Picit ni sempit. Tu picit. Waktu sembahyang dah picit, dah sempit, maksud dah nak habis. Kalau buat sembahyang, picit ni sempit.
Diangkatkan daripadanya kesempitan hidupnya, dengan maksud kehidupannya diluaskan oleh Allah. Hidupnya zahir batin luas, dengan maksud tenang, senang, tambah mungkin rezeki. Kalau rezeki tak banyak pun tenang, ataupun dahlah tenang, rezeki banyak. Itu maksud tenang. Itu maksud diangkat daripadanya picik kehidupannya. Maksud diangkat picik, maksudnya tidak picik lah. Tidak picik itu sempit. Mana tidak sempit? Tidak sempit itu maksudnya luas. Seni orang dulu cakap. Seni orang dulu. Jadi diluaskan hidupnya zahir batin. Dalam luas, luar pun luas. Luas tu maksud senang, tenang. Kalau rezeki, banyak rezeki. Bila dia istiqamah. Wa'mur ahlaka bis-salah. Suruh perintah kamu dan keluarga kamu untuk solat. Wastabir 'alaiha, dan sabar. Istiqamah. Kena sabar buat, sebab bukannya senang nak istiqamah. Lepas tu ayat seterusnya, la nas'aluka rizqan. Apa tiba-tiba cerita ni? Kami tidak meminta rezeki daripadamu. Nampak? Ayat awal, wa'mur ahlaka bis-salah. Suruh kamu dan ahli keluarga kamu pastikan istiqamah sembahyang. Wastabir 'alaiha. Istiqamah bersabar kerana sembahyang ni payah, nak istiqamah, maka bersabar. Okey? Lepas tu kemudian ayat tu sambung. Ayat tu sambung. La nas'aluka rizqan. Kami tak meminta rezeki pada kamu. Mak, dikaitkan sembahyang istiqamah dengan rezeki. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuq. Kami yang bagi rezeki, kata Allah. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Nampak dikaitkan sembahyang, kemudian sembahyang tu istiqamah. Kenapa sembahyang istiqamah? Bukan kamu bagi kami rezeki, kata Allah. Bukan kita dengan sembahyang kita menyebabkan Allah jadi makin kuat, makin kaya, makin kaya. Tak. Nahnu narzuquk, malah kami yang bagi rezeki. Kat situlah hubung kait sembahyang dengan rezeki. Siapa yang sembahyang diluaskan rezeki. Rezeki jangan fikir duit aja. Rezeki ni macam-macam. Anak pun rezeki. Ada orang duit 18 juta, anak seorang pun tak ada. Ada orang anak 8, anak 10. Duit biasa-biasa, tak cukup makan lagi. Tu rezeki anak. Ada rezeki ketenangan. Kerja biasa je. Postman ke, bawa Grab ke, bawa Panda ke apa, biasa je. Relax aja. Kalau kira-kira gaji dia tak sampai 2,000 pun sebulan. Anak nampak 3-4 orang. Tapi relax, dapat pergi masjid surau, dapat dengar kuliah, dapat balik. Yang gaji 18,000 tu busy aja. Surau pun tak boleh pergi, masjid pun tak boleh pergi. Tengok hidup dia, ya Allah. Aku busy. Kau ni hidup relax lah. Aku bawa motor je pun kerja. Relax lah. Nampak? Kita nampak ketenangan kat dia. Yang kita nak hidup atas dunia tenang. Kalau lah dapat 20-30 ribu tapi duduk tak boleh tenang, duduk sibuk, alamak kat sana, kena pergi sana, duduk serabut pergi sana, lepas tu pula pergi kat sana, kena jaga barang, takut orang curi, pergi sini pula, buat benda ni pula, macam-macam. Akhir sekali penyakit, dah tidur tak cukup, makan tak jaga apa semua, ada penyakit lain, penyakit dah, duit berlambat, apa guna? Lebih baik relax je dia. Kalau bawa basikal relax, bawa basikal tenang, relax hidup dia. Itu yang masuk rezeki kan. Kejap dah 40 dah. Dalam kat kubur, kemudian dia tengok ada orang dalam diazab. Tu lah Nabi pacak lepas tama. Mudah-mudahan adalah bantuan sikit untuk dia. Maknanya ada azab kubur, ada azab kubur, bangun tidur. Mana ada azabul yamin. Surah Waqiah, ashabul yamin ma ashabul yamin. Golongan kanan, bahagia golongan kanan. Inilah dapat catatan yang buku catatan dia yang Raqib Atid duk tulis ni, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ni duk tulis ni. Tak tahulah hari ni kita yang kanan tulis laju ke yang kiri kita agak. Hari ni kita renung lah. Sebab tu sebelum tidur renung. Kita ingat renung, kita tengok malaikat kiri kanan renung. Agak-agak siapa yang tulis laju lah. Siapa tulis laju? Kan Raqib Atid ni. Yang kanan ke yang kiri ya? Yang kiri duduk laju ni, yang kanan kejap-kejap tulis, kejap-kejap angkat, tak tahu nak tulis apa. Tak, aku tulis sikit. Macam mana ni? Apa yang kita buat lagi tu lah. Yang salah yang ni yang tulis. Catatan tadi tu akhir sekali akan diberi ada 3 cara. Pertama depan,
kan? Pertama daripada tangan kanan, yang kedua daripada tangan kiri, yang ketiga daripada belakang. Yang ni wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Alangkah bahagianya orang golongan kanan ni diberi suratan amalnya daripada tangan kanan. Wa ashabus shimal, yang dapat tangan kiri, ma ashabus shimal. Siapakah golongan kiri tu? Orang yang kena seksa. Kita tak nak yang tu. Kita nak dapat kanan, tak nak ke belakang pun tak nak. Dan lalu ia atas sirat seperti kilat. Sirat, ihdinas siratal mustaqim. Jalan sirat tu, titian sirat disifatkan lebih halus daripada rambut di belah 7. Lagi halus, tajam, lebih tajam daripada mata pedang. Titian sirat tu sangat gelap, hanya cahaya daripada amalannya dapat bantu tengok. Dan pula tu ada penyangkut macam mata kail yang besar duduk kat bawah ni. Nampak? Dah lah halus nak lintas situ daripada bawah pula. Ada yang kena cangkuk, tarik je tu. Ada yang kena tarik gitu, tapi dia masih lagi kuat. Tapi habis lah, macam cari habis lah. Tapi dia lepas juga. Ada gitu Nabi cerita. Maksudnya dia hampir-hampir. Kalau dapat tarik bawah, neraka. Ada cangkuk, pop, tahan tarik, lepas lagi, cepat, tarik yang lain pula, akhir sekali ujung-ujung jatuh. Ada gitu. Ada yang lepas, lega, bercari-cari dah habis ni. Ada gitu. Tapi dia kata sini seperti kilat. Maknanya ada laju. Ada. Kalau seperti kilat tak adalah kita cangkuk tak cangkuk tu. Perjalanan manusia dekat atas titian siratul mustaqim ada banyak. Ada 10 yang diceritakan kita. Pertama macam kilat. Macam mana nak dapat? Semayang istiqamah. Macam kilat. Yang kedua macam tiupan angin. Laju jugalah berapa kilometer sejam. Macam tiupan angin. Ada juga macam burung terbang. Boleh tahan lah. Ada juga macam kuda lumba. Macam kelajuan kuda lumba. Yang kelima macam lelaki yang perkasa berjalan. Lari. Macam berlari lah. Lelaki yang kuat. Kelajuan tu. Ada macam sepantas binatang peliharaan. Slow sikit, tapi boleh tahan lah juga jalan dia tu. Ada yang seterusnya macam perjalanan tu seumpama tempoh sehari semalam nak sampai. Ada yang macam 1 bulan baru sampai. Ada yang macam bertahun-tahun. Ada yang disebut 25,000 tahun baru sampai. Itulah riwayat-riwayat yang ada lah perjalanan di atas titian sirat. Yang dia kata ni seperti kilat, caranya istiqamah sembahyang. Dan masuk syurga dengan tiada hisab. Ini yang ke berapa? Berapa dia kata? Yang pertama, diangkatkan daripada picik kehidupan, diangkatkannya azab kubur, diberi suratan amalan tangan kanan, lalu kat titian sirat tu macam kilat. Yang kelima, masuk syurga tanpa hisab. Maksudnya, masuk tanpa hisab maksudnya buku tu malaikat cek lebih kurang. Okey, syurga macam tu. Orang yang malaikat cek detail satu-satu, maknanya dia teruk. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Siapa yang terima belah tangan kiri ataupun belah belakang. Fasaufa yad'u thubura. Maka dia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaan. Habislah, teruk laku, habis jahanam laku. Kenapa? Kerana dia akan dikira secara detail. Buku kita bukan semua secara detail tau. Ada orang ambil buku tu, ni buku catatan. Okey, masuk. Itu dia panggil tanpa hisap. Habis tak tengok masuk. Macam mana nak? Kena tengok fadail amal, apa amalan yang boleh masuk tanpa hisap. Ada yang macam ni. Ya. Okey. Cetu je. Ada yang lama sikit. Okey, ini. Okey, masuk. Ada yang kejap. Muka surat yang pertama, panggil saksi. Muka surat pertama baru. Dah berapa lama dah. Okey, selesai yang pertama, yang kedua. Ada gitu. Biasa macam ni, jahanam. Jahanam. Jap. 6 seksa di dunia. 3 ketika hendak mati. 3 seksa hendak masuk kubur. 3 seksa tak kala berjumpa Tuhannya. Masa berjumpa Tuhannya tu yang dia detail-detail tu akan datang untuk tangguh dulu. Itu sudah yang tasbih kafarah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.